TV KPM. Assalamualaikum, selamat petang semua. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, jangan lupa untuk kita sama-sama membendung wabak penyakit COVID-19 ini dengan cara mematuhi SOP. Gunakan pelitup muka, hand sanitizer, jaga jarak dan kalau boleh, stay safe, stay at home. Okey, duduk dalam rumah diam-diam. Sebab apa? Kita nak jaga keselamatan dan kesihatan diri kita. Baiklah, jadi hari ini kita nak teruskan sesi pembelajaran kita, ulang kaji. Dan kali ini subjek kita iaitu hiasan dalaman. Hiasan dalaman rumah. Wah, memang menarik ya subjek ini dan topiknya iaitu reka bentuk dalaman. Baiklah, tanpa buang masa kita nak tahu siapakah guru jemputan kita pada hari ini. Jom kita sama-sama saksikan profil guru hari ini. Ya, itulah dia. Kita dah kenal dah siapa guru kita pada hari ini. Jadi, jom kita berkenalan dengan cikgu kita. Assalamualaikum, Cikgu Hadiah. Waalaikumsalam, Fiq. Ya, cikgu sihat? Alhamdulillah, sampai kat sini. Okey, jadi cikgu, sebelum kita nak mulakan sesi ulang kaji, cikgu ada tak apa-apa pesanan kepada murid-murid yang ada di rumah sedang menonton pada hari ini? Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya harap jagalah kesihatan sebab kita masih dalam pandemik COVID ni kan. So kita jaga kesihatan, jangan banyak keluar lah kalau tak ada apa-apa yang perlu tu. Ya, terima kasih cikgu. Tapi sebelum tu saya nak tanya, sebenarnya hiasan dalaman ini subjek yang sukar untuk pelajar skor ataupun sebenarnya ramai pelajar yang menggemari subjek ini? Ramai sebenarnya, Fik. Ramai yang menggemari subjek ini. Dan subjek yang memang senang untuk sekolah, untuk SPM sebenarnya. Sebelum kita nak menghadapi peperiksaan akhir SPM tu nanti, kita dah buat dulu subjek ni antara dah 60% dah ada dalam tangan dah. InsyaAllah. Markah 60% tu dah ada. Baiklah, jadi cikgu sebelum kita mulakan ulang kaji kita, saya nak bawa cikgu untuk mematuhi SOP lah. Kita gunakan hand sanitizer lebih dahulu. Okey, silakan cikgu. Baik, ikut saya. Okey, cikgu gunakan hand sanitizer. Okey, kemudian saya guna. Baiklah. Jadi sekarang ni kita nak sama-sama saksikan pandangan calon mengenai subjek ini dan selepas itu kita nak berehat terlebih dahulu. Jadi pelajar-pelajar ataupun murid-murid di rumah jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Okey. Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Amisha Hazrin binti Amir Haidi. Saya merupakan pelajar SPM tahun 2021. Saya bersekolah di SMK Datuk Penggawa Timur Masai, Johor. Subjek kegemaran saya di sekolah ialah MPB Hiasan Dalaman. Bagi saya, subjek MPB merupakan mata pelajaran yang mudah untuk skor dalam peperiksaan dan saya minat untuk melukis lukisan persembahan serta membuat model. Saya berharap saya dapat buat yang terbaik dalam SPM saya nanti dan skor A+ untuk subjek MPB. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zaris bin Muhammad Zaidain daripada SMK Datuk Penggawa Timur, Johor. Saya mengambil mata pelajaran Hiasan Dalaman SPM tahun 2021. Saya meminati subjek ini kerana ia memberi banyak peluang pekerjaan dan masa depan yang baik. Saya berharap masa SPM 2021 nanti, saya mendapat grade A dalam mata pelajaran ini. Selamat sejahtera diucapkan. Saya Nisha, anak perempuan Siva Pragasam yang bersekolah di SMK Datuk Penggawa Timur dari kelas MPB Hiasan Dalaman. Saya merupakan calon SPM bagi tahun 2021. Saya memilih subjek Hiasan Dalaman kerana mata pelajaran yang menarik dan seronok untuk dipelajari. Saya akan berusaha bersungguh-sungguh dan tidak akan berputus asa sehingga mendapat grade A+ dalam subjek Hiasan Dalaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ibira Abrilisa binti Zulkifli dari SMK Datuk Penggawa Timur Masai, Johor. Di sana, saya mengambil aliran MPB Hiasan Dalaman. Saya mengambil aliran tersebut kerana saya berminat untuk menghias suatu ruang mengikut tema yang diberi
dan juga saya berminat untuk mereka cipta sebuah model hiasan dalaman rumah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP ya kawan-kawan, kerana kita ni nak sama-sama nak menang ni. Jadi mari kita patuhi SOP, gunakan hand sanitizer, gunakan pelitup muka, kemudian jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain, okey? Stay safe, stay at home je. Kalau nak belajar tu jangan risau, kita belajar je dekat rumah, okey? Baiklah, tanpa masa kita akan belajar subjek hiasan dalaman dan juga topiknya iaitu reka bentuk dalaman. Tapi sebelum tu kita nak berkenalan bersama dengan pelajar ataupun murid-murid yang akan berada di studio bersama dengan kita dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Timur Johor. Mari kita bersama dengan mereka. Mana wajah mereka ni? Assalamualaikum semua. Selamat petang. Okey, buka mic. Saya nak dengar suara anda. Selamat petang. Ya, ini semangat yang kita nak. Baiklah, jadi Afiq nak minta anda semua perkenalkan diri anda seorang demi seorang. Kita mulakan dengan Elida Sofia. Silakan Sofia. Hai, Assalamualaikum. Saya Elida Sofia daripada SMK Datuk Penggawa Timur, Masai Johor. Selamat kenalan. Okey, selamat kenalan juga. Seterusnya, Amisha. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Amisha Hazrin binti Amir Haidi. Saya dari SMK Datuk Penggawa Timur Johor. Baiklah. Seterusnya, Iza. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Iza Sabrina. Saya dari SMK Datuk Penggawa Timur, Masai Johor. Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Seterusnya, Ifira. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ibira Abrilisa binti Zulkifli dari SMK Datuk Penggawa Timur. Hai, selamat berkenalan. Hai, sedap nama awak. Baiklah, yang seterusnya, Nisha. Hai, selamat sejahtera. Saya Nisha, anak perempuan Siwa Pergasam dari SMK Datuk Penggawa Timur. Hai, selamat berkenalan. Selamat berkenalan juga. Dan yang terakhir sekali, seorang jejaka yang ada pada hari ini. Silakan. Hai semua, nama saya Muhammad Zaris bin Muhammad Zaidain dari SMK Datuk Penggawa Timur Johor. Hai, selamat berkenalan. Selamat berkenalan juga. Baiklah, ini kita terus bersemangat untuk mengulang kaji, okey? Ini ada keenam 6 murid yang akan bersama dengan kita sepanjang sesi pembelajaran kita pada hari ini. Tanpa membuang masa, kita nak teruskan mengulang kaji kita bersama dengan Cikgu Hadi. Silakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Okey, sebelum tu kita kenalkan. Okey, untuk hari ini kita akan mempelajari modul 4 reka bentuk dalaman. Okey. Ini subjek daripada MPV hiasan dalaman. Okey, seterusnya tak apalah, ni dah kenal saya kan? Ya. Okey, kita terus kepada format kertas peperiksaan tu. Okey, kita tengok kat sini ada dua kertas. Kertas pertama, okey, kertas kedua. Okey, dalam kertas pertama tu kita instrumen dia ialah bertulis, okey, ujian bertulis dan instrumen yang kedua ialah pentaksiran kompetensi. Okey, yang kedua jenis item dia kita tengok respon terhad. Maksudnya tu objektif lah. Bukan objektif, dia soalan terbuka. Dan yang kedua ialah modul, okey? Tugasan modul, maksudnya kita kena habiskanlah modul tu 1 sampai modul 7. Okey, yang ketiga bilangan soalan, iaitu bahagian A ada 15 soalan dan bahagian B ada 4 soalan. Okey, untuk kertas tu ada 20 modul pentaksiran. Yang keempat, jumlah markah memang 100, bahagian A ada 60 markah, bahagian B ada 40 markah. Okey. Tempoh ujian dia 2 jam, itu bahagian A 80 minit. Bahagian B 40 minit. Okey, biasa kalau kertas 2 ni kita punya masa PDPR lah. Okey. Okey, seterusnya kita tengok objektif untuk modul 4 ini, iaitu menjelaskan definisi reka bentuk dan juga proses reka bentuk, menerangkan carta alih proses reka bentuk, menganalisis reka bentuk hiasan dalaman berpandukan carta alih yang bersistematik, mencadangkan model reka bentuk ruang dalaman berdasarkan keperluan projek mengikut prosedur yang bersistematik dan sentiasa bersikap positif. Menghasilkan model reka bentuk ruang dalaman berdasarkan keperluan projek secara kreatif
inovatif, bersistematik, rasional dan boleh diteladani. Okey. Okey, kita masuk kepada apa yang ada dalam reka bentuk dalaman tu ya. Okey, 4.1 kita tengok faktor reka bentuk. Maksudnya dalam faktor reka bentuk tu ada 3 perkara yang kita kena perlu tahu ya. Yang pertama definisi dia. Okey, yang kedua tujuan, yang ketiga ialah elemen. Okey, yang kedua 4.2 reka bentuk dalaman. Maksudnya dalam reka bentuk dalaman tu kita ada proses. Maksudnya tata alih dia, okey? Langkah kerja dia. Okey, yang kedua kita ada cadangan dan juga penghasilan model. Alright, next. Faktor reka bentuk. Okey, yang tadi saya cakap kan ada 3 kan? So yang pertama kita kena tengok apa tu maksud reka bentuk dalaman tu. Okey, siapa yang nak bagi tahu saya apa maksud dia? Siapa boleh bantu cikgu? Okey, Zaris, silakan. Okey, maksud reka bentuk ialah proses menghasilkan sesuatu ciptaan yang baharu atau memperbaharui yang lama menjadi rekaan yang kreatif dan inovatif. Okey, betul. Okey, terima kasih Zaris. Terima kasih Zaris. Okey, betul Zaris. Sebelum kita nak hasilkan reka bentuk ni, maksudnya kita kena hasilkan satu ciptaan, ciptaan yang baru. Maksudnya kita kena tengok apa masalah yang ada, okey? Yep. Alright. Seterusnya, okey, kalau sini kita tengok contoh reka bentuk, Kalau kita tengok daripada tahun 1980 ni kan. Kalau awak tengok 1980 dia punya design lampu pun kita dah nampak dah kan perbezaan dia. Berbandingkan dengan 1990 tu. Kan? Okey. Dan kerusi dia, okey, perabot dia pun sama tahun 1980 dengan 1990, 1920. 2020. Okey. Berbeza kan dari semasa ke semasa dia ada perubahan. Ada proses dia kan. Itu yang dikatakan reka bentuk. Baik. Alright. Tujuan dia sebenarnya, okey, tujuan kenapa kita kena buat perubahan tu Kenapa kita kena buat perubahan reka bentuk tu? Yang pertama tadi saya cakap kita cari masalah dulu. Okey, kita cari masalah. Menyelesaikan masalah tu, lepas tu kita penuhkan permintaan pelanggan kita kan, customer kita. Dia nak macam mana? Okey, apa masalah dia? Contoh macam dia punya ruang dalaman dapur. Okey, dapur dia mungkin sempit ataupun dia punya perabot tak sesuai kan. So kita kena selesaikanlah. Kita sebagai interior designer, kita kena cari penyelesaian tu. Okey. Yang kedua, kita hasilkan reka bentuk dalaman yang menarik sampai dia puas hati, sampai pelanggan kita puas hati. Okey, macam ni dah okey dah, saya dah suka dah. Okey, lepas tu baru kita boleh buat penambahbaikan dia, lepas tu dari segi fungsi dan juga reka bentuk. Alright, seterusnya ni elemen dia. Elemen reka bentuk kita ni ada berapa Nisha? Ada berapa elemen? 7. Alright. Apa tu yang pertama? Yang pertama ruang. Betul, ruang. Kenapa ruang tu penting? Elida, kenapa ruang tu penting? Supaya sesuatu tempat tu tak sempit. Betul. Kita kena wujudkan suasana tu supaya ia jadi selesa, lepas tu jadi sempurna. Betul tak? Maksudnya ruang tu kalau kita lalu, maksudnya tak adalah bergeser kan. Ruang macam tak adalah bila letak susun atau perabot tu besar ruang, padahal ruang tu sempit. Tak sesuai kan? Okey. Seterusnya peredaran udara. Iza, kenapa peredaran udara tu penting Iza? Untuk nyaman. Apa dia? Suasana yang nyaman. Okey, boleh juga diterima. Okey, sebenarnya peredaran udara ni penting untuk ventilation sebenarnya ventilation. Okey, kalau bilik awak tu sempit contohnya kan, bila awak punya katil tu sempit, ruang bilik awak tu sempit, so awak kena cari alternatif lah. Macam mana awak kena ubah kedudukan katil. Okey, ruang tingkap tu kena buka kan setiap hari kan untuk ventilation kan. Jadi mungkin awak, bilik tu akan jadi kedap ni cikgu kan. Kalau tak buat macam tu nanti bilik awak akan berbau pun satu juga. Betul. Kan? Okey, next pencahayaan. Zaris, kenapa pencahayaan tu penting Zaris? Pencahayaan ni penting kerana untuk menjimatkan penggunaan tenaga elektrik. Betul. Boleh diterima. Boleh terima. Okey, pandai. Terima kasih Zaris. Okey, pencahayaan tu merupakan elemen yang memang penting dalam reka bentuk, sebab kalau kita guna
contohlah color yang gelap, contoh dan sekarang kan banyak hipster kan. So semua warna gelap-gelap, hitam lah apa semua kan. Jadi bila pencahayaan tu tak cukup, kita nak masuk ruang tu pun kita jadi takut. Betul tak? Kita takut apa? Macam seram je rasa. Seram je. Betul ke kedai ni? Betul ke? Seram je. Okey. Saiz perabot pula. Nisha, saiz perabot. Kenapa saiz perabot tu perlu? Saiz perabot ni penting sebab dapat mempengaruhi keluasan sesuatu ruang. Ya, betul. Pandai Nisha. Terima kasih. Okey, saiz perabot betul lah tadi saya dah cakap kan. Kalau ruang awak tu sempit, awak jangan beli perabot yang besar-besar. Okey, perabot jati tak sesuai lah kalau letak dekat dalam bilik tidur kan. Jadi kalau perabot biasa yang besar-besar ni hanya di ruang tamu. Di ruang tamu. Di ruang tamu ataupun kalau di ruang makan tu memang kawasan tu besar, jadi meja tu bolehlah kita gunakan meja yang agak besar, lebar, panjang. Yang untuk 12 orang ke kan. Okey, next. Warna ni apa Amisha? Kenapa warna tu penting juga? Untuk membentuk suasana ruang bilik supaya menjadi harmoni. Okey, betul. Terima kasih. Lagi satu, kalau awak cat, okey, kalau kita gunakan cat, tapi kalau awak gunakan wallpaper, okey, warna tu pun kena memainkan peranan juga, warna wallpaper tu. Okey, kalau salah warna wallpaper awak mainkan, maksudnya awak tampal warna wallpaper tu salah, nanti bilik awak jadi suram ataupun jadi tak menarik dengan perabot yang ada tu. Okey. Seterusnya tekstur. Okey, tekstur ni maksudnya permukaan. Okey, permukaan apa tu yang kita contoh macam baju, permukaan baju dengan permukaan tudung ni. Tekstur lah namanya kan. So kita tak kena fikir juga tu. Takkan kita nak letak kapet yang tajam-tajam kan. Dekat ruang tamu nanti tak sesuai lah. Tak sesuai lah untuk dibaring. Kita nak baring ke, nak pijak ke. Betul lah Fik. Okey, seterusnya bentuk. Okey, kalau bentuk pun sama. Bentuk ni kita ada 3 dimensi. Okey, 3 dimensi iaitu panjang, lebar dan juga kedalaman tu. Itu pun penting jugalah bentuk tu kan, memainkan peranan. Kalau ada baby yang kecil kan, tak sesuai lah letak bentuk-bentuk yang tajam, berapa tajam. Okey. Dan seterusnya kita tengok kepada faktor reka bentuk. Okey. Faktor reka bentuk kita ada 7. Yang pertama, manusia. Kenapa manusia yang pertama? Elida, kenapa Elida faktor manusia tu yang pertama? Sebab contoh dekat dalam sebuah rumah kan, kalau bentuk hias, bentuk dalaman tu penting untuk keselesaan manusia. Ya, betul. Betul Elida. Terima kasih ya. Okey, kita lah ni sebagai manusia kan, kita yang akan duduk dekat dalam ruang itu kan. Jadi kitalah orang yang pertama, benda yang pertama yang kita kena ambil kira, okey? Macam mana kita nak hidup kat dalam tu 24 jam ataupun bertahun-tahun maksudnya kan. So kita kena fikirlah manusia lah benda yang faktor reka bentuk yang pertama tu. Okey, yang kedua, fungsi. Kenapa dikatakan fungsi yang penting tu? Siapa nak jawab? Fungsi. Nisha. Okey, Nisha. Fungsi ni penting sebab fungsi ni memberikan keselesaan kepada pengguna. Maksudnya fungsi ruang tu dan juga fungsi perabot yang digunakan tu sesuai. Okey. Maksudnya macam tadi saya cakap lah kan, perabot yang besar tak sesuai untuk letak dekat dalam bilik. Kalau ruang tu sempit. Macam sofa takkan nak letakkan dapur je. Betul. Pandai Afiq. Okey. Yang ketiga, keselamatan. Faktor keselamatan ni untuk kita gunakanlah macam tadi saya cakap, baby ke ataupun kita sendiri ataupun orang yang maksudnya nenek ke, kalau kita ada yang maksudnya yang uzur kan, kita tak sesuai gunakan perabot-perabot yang tajam ataupun perabot-perabot yang macam dah uzur kan, maksudnya gitu. Dan keempat, estetika. Estetika ni dia adalah untuk mengikut cita rasa kita lah sebenarnya. Lebih kurang tujuan dia untuk menarik. Menarik. Kenapa kita nak beli kursi macam Afiq duduk tu? Cantik kan kursi tu kan cantik. Sebenarnya. Tapi mungkin sebab kalau saya pilih kursi lain, saya tak capai kot lah meja ni, yang terlalu tinggi. Okey, betul. Sebab estetika itulah yang penting. Jadi sesuai kursi tu untuk Afiq. Alright. Yang kelima, bahan. Bahan yang kita gunakan, dia memberi impak keselesaan kepada kita juga. Okey, tak sesuai kursi yang Afiq duduk tu kita letakkan alas dia dengan yang berduri ataupun kita letakkan alas yang licin, nanti Afiq menggelongsor, betul tak? Ya, betul. Material dia tu maksudnya kan.
Okey, yang keenam, ergonomik. Okay, ergonomik ni kita tengok kalau betul yang Afiq cakap tadi, Afiq tak sesuai kalau letak kursi tu rendah. Kan? Kalau ergonomik ni kita kena kira lah, ambil kira keselesaan kita, ketinggian kita kan, kesesuaian kita duduk lah. Kalau kita duduk kursi tu, kita rasa sakit pinggang, maksudnya tak sesuai lah, tak ergonomik. Sebab mungkin ukuran saiz Asian yang agak kecil, mungkin ada ukuran saiz Europe yang agak besar ya cikgu kan? Ya, betul. Baik. Seterusnya yang ketujuh, yang terakhir, kos. Kos ni bergantung kepada bahan yang kita gunakan dan juga kepada reka bentuk yang kita pilih. Kalau material yang kita gunakan tu mahal dan menarik ataupun material yang kita gunakan tu memang pelanggan kita nak yang itu, harga itu, so kita kena sesuaikan lah, kita kena bagi tahu dia lah kenapa material ni mahal. Dan juga reka bentuk yang dipilih tu mungkin rare reka bentuk ni kan. Tak ada dekat pasaran, masa susah nak cari benda tu kan. Itu yang jadikan benda tu mahal dan lain daripada yang lain. Ya, betul. Baiklah, jadi cikgu, kita dah berehat terlebih dahulu cikgu. Kemudian kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi murid-murid di rumah boleh stay tune dan terus setia bersama dengan kami semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Macam biasa, Afiq akan pesan kepada anda semua, jangan lupa untuk patuhi SOP. Okey, gunakan pelitup muka, hand sanitizer jangan lupa, dan apa yang paling penting, jaga jarak. Tapi buat masa ni, kita duduk je rumah buat masa ni. Okey? Baiklah, jadi kita nak sambung lagi sesi pembelajaran kita bersama dengan Cikgu Hadiah dengan subjek hiasan dalaman. Cikgu okey? Okey, silakan cikgu. Alright. Okey semua sekali tu, nama orang anak-anak Datuk ni okey tak? Okey semua. Okey. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan soalan. Kita tengok apa contoh soalan yang akan keluar semasa SPM 2021. Antara contohnya, okey, bukan soalan sebenar. Bukan soalan sebenar tau. Ya, baik. Okey, ini contoh je. Untuk bahagian A. Okey. Jadual 1 menunjukkan sebahagian daripada elemen reka bentuk. Tadi kita dah buat kan, elemen kita ada berapa? 5 kan? Ada 5. Ada 5 elemen ke? 7? 5 ke 7? Ada 7 cikgu. Ada 7 yang tadi Nisha cakap tu. Saya pula yang terlupa. Betul. Sebab ini antara, sebab tengok soal contoh dia, kita cakap sebahagian. Kan? Okey, sebahagian. Jadi maksudnya ada lagi lah kalau sebahagian tu kan. Alright. Yang pertama, ruang. Siapa nak jawab soalan ni dulu? Siapa nak jawab? Oh, ramai semua kat tangan ni. Okey, silakan. Kita bagi satu-satu Nisha. Okey, silakan Nisha. Silakan Nisha. Elemen yang pertama ruang. Jawapannya betul. Betul. Sekejap, kita tengok. Betul ke? Betul Nisha. Betul. 1 markah. Baik. Okey, next. Siapa nak cuba? Zaris. Elemen yang kedua. Nisha. Nisha juga. Okey, tak apa. Habiskan pun tak apa. Elemen yang kedua adalah fungsi. Jawapannya salah. Salah. Alright. Tengok. Fungsi betul Nisha. 2 dah. Alright. Seterusnya. Elemen ketiga adalah warna. Jawapannya adalah betul. Baik. Okey, kita tengok. Betul. Okey, 3 markah. Okey, next. Dan yang keempat adalah bentuk. Jawapannya betul. Okey, betul. 4 markah. One more. Dan akhir sekali, bahan. Jawapannya salah. Okey, bahan ni antara apa Nisha? Kalau yang salah ni antara bahan dan fungsi itu ialah? Faktor reka bentuk. Ya, betul. Faktor reka bentuk. Okey, kalau betul semua 5-5 ni macam ni, memang 5 markah dah dalam tangan. Okey, senang je untuk bahagian A. Kalau awak pandai lah, kalau awak hafal benda tu, sebenarnya hafal. Okey, bila awak hafal, benda tu memang akan dapat 5 markah penuh. Okey, next. Untuk soalan yang kedua. Okey, contoh soalan yang kedua. Okey, jadual 2 merupakan sebahagian elemen reka bentuk dalam hiasan dalaman. Okey, siapa nak jawab soalan ni yang kat tangan? Okeylah, kita bagi Zaris lah, Zaris. Okey, silakan. Baiklah. Berdasarkan soalan ni, jadual 2 merupakan sebahagian elemen reka bentuk dan dalam hiasan dalaman. Alright.
Padangkan pernyataan itu dengan menulis A, B, C dan D dalam ruang yang disediakan. Okey. Pernyataan yang pertama, ia menimbulkan suasana yang selesa dan sempurna. Jawapannya ialah A, ruang. Okey, kita tengok. Betul tak jawapan di ruang? Okey, betul. Okey, 1 markah. Next. Ivira. Seterusnya. Kita bagi Ivira Kita bagi Ivira tau. Alright. Ya, silakan. Sila Ivira. Pernyataan yang kedua ialah arah pergerakan udara dan angin penting untuk menjamin keselesaan dan kesihatan penghuninya. Jawapan dia ialah B, peredaran udara. Okey, kita tengok. Betul tak peredaran udara? Betul. Betul. 1 markah dah dapat dah kat situ. Okay, next. Amisha. Yang ketiga, merupakan unsur penting dalam kehidupan yang boleh menimbulkan kesan harmoni dan ceria. Jawapan dia C, warna. Okey, C, warna. Okey, betul. Unsur penting dalam kehidupan untuk timbulkan kesan harmoni dan juga ceria. Okey, yang keempat, kita bagi Elida. Susun atur dan saiz perabot dapat mempengaruhi keluasan sesuatu ruang. Jawapan dia D. Dah tahulah kan? Dah habis dah ABC, memang jawapan dia D kan? Takkan ada E. Okey. Kita tengok jawapan dia memang betul lah D. Okey, kalau betul semua 4-4 ni memang awak akan dapat 4 markah. Okey, markah penuh 4 markah. Tapi saya nak ingatkan, kena tengok dia punya kata kunci. Okey, bila dia kata elemen, okey, elemen ni yang penting. Elemen dengan faktor tu dua benda kalau kita tengok macam nak dekat sama. Okey? Nak dekat sama. Okey, tapi kita tengoklah kata kunci dia. Alright? Next. Kita tengok soalan yang ketiga. Kita bagi kepada Ivira. Okey, Ivira. Jadual 3 menunjukkan sebahagian faktor reka bentuk dalaman. Berdasarkan jadual, tandakan tik bagi faktor reka bentuk yang betul dan X bagi yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey. Faktor yang mempengaruhi reka bentuk ialah manusia, fungsi, bahan dan keselamatan. Alright, kita tengok. Okey, manusia betul. Okey, ruang salah. Tadi fungsi awak cakap betul. Okey, bahan betul dan juga keselamatan betul. Kenapa ruang tu salah? Kenapa Ivira ruang tu salah? Ruang tadi saya cakap apa? Tengok dia punya kata kunci dia apa? Dia punya soalan tu nak? Soalan tu nak faktor reka bentuk. Betul, dia nak faktor. Kalau yang tadi kita cakap ni fungsi ruang ni adalah elemen. Dia punya elemen kan? Elemen reka bentuk. Alright. Betul. Okay, next. Kita dah masuk yang kedua. Okay, yang kedua. 4.2 tu ialah reka bentuk dalaman. Okay, bersedia? Bersedia? Baik, cikgu. Okey. Reka bentuk dalaman ni merupakan perancangan ruang dalaman agar kita menjadi lebih selesa, okey, harmoni dan sesuai dengan cita rasa pengguna. Secara tak langsung, kemahiran mengolah ruang berdasarkan pengetahuan dan seni visual menyesuaikan perabot, warna, barang perhiasan, peredaran udara dan pencahayaan menarik serta selesa. Alright. Macam mana kita nak hasilkan reka bentuk yang menarik? Okey. Ini antara proses-prosesnya, proses reka bentuk. Okey, kita ada berapa proses tu? Kat situ? 8 kan? Ya, 8. Alright, kita ada 8 proses reka bentuk. Hafal tau. Hafal proses reka bentuk ni, elemen reka bentuk ni, tu faktor reka bentuk, okey? Tujuan reka bentuk, itu kita kena hafal. Alright, situasi dan masalah. Macam tadi lah kita cakap, kita kenal pasti dulu masalah. Okey, yang pertama. Okey, yang kedua kita brief. Kita dah kenal pasti masalah tu, kita brief. Kenapa benda tu terjadi? Apa kenapa masalah tu macam ni kita nak selesaikan? Okey, yang ketiga, sumbang saran dan pengumpulan maklumat. Maksudnya kita carilah masalah apa kita boleh tolong selesaikan kepada tuan rumah tu. Okey? Yang keempat, baru kita buat lakaran idea. Okey? Lakaran idea tu maksudnya kita sketch. Okey? Kita sketch belum lagi macam ni, belum jadi plan lagi. Kita sketch dulu. Sketch maksudnya kita conteng-conteng lah. Bahagian mana yang kita nak buat. Okey? Apa yang perlu kita letak dekat situ. Alright. Yang kelima, pengembangan idea. Maksudnya kita sketch. Okey, sketch 1, sketch 2, sketch 3. So maksud itu maknanya pengembangan idea. Kita boleh pilih. Sketch 1 mungkin ada kekurangan kat sini, bahagian ni.
Okey, kita buat sketch 2. Bila dah masuk sketch 2, baru kita nampak ada lagi kekurangan kat situ. Kita masuk sketch 3. Macam itulah. Okey, pengembangan idea. Okey, yang keenam tu idea penyelesaian. Maksudnya ni kita dah perincilah idea tu. Okey, kita dah proceed. Kita dah proceed punya sketch tu, baru kita buat lakaran yang betul. Maksudnya sesuai lah yang memang dah mantap lah. Dah lakaran tu dah tak ada ubah suai lagi. Okey. Lepas tu yang ketujuh, kita buat model macam ni kan. Model reka bentuk dalaman ni. Okey. Yang ini hasil daripada murid saya bernama Suramin. Oh, itu hasil anak murid cikgu ya? Ya, betul. Hasil anak murid saya. Okey, kalau tengok macam bukan macam tak percaya kan, macam tak percaya. Tapi dia yang hasilkan ni, okey? Alright, yang seterusnya baru pendokumentasian Maksudnya kita dah siap semua, dah siap model ni semua. Baru kita buat dokumentasi. Okey. Boleh faham anak-anak Datuk? Anak-anak Datuk penggawa? Anak-anak Datuk boleh faham ya? Boleh. Okey. Next. Ni tadi saya terangkan lah Maksudnya proses ni tadi saya dah terangkan. Okay, kita dah cakap ni semua ni. Okey. Tadi kena ingat je lah. Okey. Maksudnya kena proses ni awak kena lalui, kena ingat, kena hafal, alright? Okey, langkah dia, langkah kerja untuk menghasilkan model ni Model yang cantik ni. Okey, yang pertama kita sediakan bahan dan juga alat-alat lah, alat-alat yang sesuai untuk kita gunakan sebagai contoh macam ni kan. Ni ada contoh dia tu. Okey. Kalau kita tengok bahan-bahan dia tak adalah dan juga alat-alat dia tak adalah besar kan, tak besar sangat, cuma gunakan pisau, gunting, pembaris kan, pembaris skala, gam dan sebagainya. Okey, yang kedua, kita sediakan tapak model tu. Okey, berdasarkan pelan yang kita dah buat tadi tu, pelan lantai yang kita dah buat tadi, so kita hasilkan dia punya tapak model tu, kita ukur gunakan pembaris skala. Ni pembaris skala namanya. Pembaris skala. Ni pembaris skala. Okey. Yang ketiga, kita tentukan juga skala pada model tu Kita tentukan skala. Maksudnya pembaris skala ni dia ada ukuran dia tahu sebenarnya. Kita kan ikutlah. Kita nak buat nisbah berapa? 1 nisbah 20, 1 nisbah 50, kan? 1 nisbah 100. Ini ialah 1 nisbah 20. Ni ukuran dia 1 nisbah 20. Okey. Yang keempat, kita dirikan dinding model dulu. Kita dirikan dinding model ni dulu. Ni kita namanya dinding lah kan. Rumah kita ni, lepas tu nanti kita letak bumbung. Bumbung. Atap dia kan. Kalau atap tu macam orang kampung kan. Yalah tu, saya pakai bahasa rumah lama. Kampung. Ini kita panggil bumbung. Okey. Okey, yang kelima, kita lengkapkan model tu dengan perabot yang berskala dan juga kemaskan berdasarkan konsep yang dipilih. Tengok contoh gambar ni kan. Dia dah siapkan perabot-perabot tu. Okey, ini kita gunakan material dia, Afiq, kita panggil modeling board. Okey, board ni memang keras. Okey, dia bukan macam mounting board. Dia bukan mounting board dan dia sangat bawah harga dia, boleh tahan harga dia. Ya, cuba cikgu angkat. Kita tunjuk angkat dekat sikit di rumah. Kita angkat sikit. Okey, yang ini adalah cikgu tunjuk ke depan. Macam tu. Yeah. Okey, ini adalah ruang. Oh, lemak tak nampak. Ini saya minta mereka hasilkan untuk ruang bilik tidur sebenarnya ruang bilik tidur. Okey. Jadi dia letaklah apa yang dia nak, perabot yang dia nak gunakan. Nampak tak? Nampak? Okey. Okey, ini ruang bilik tidur dia, bilik tidur. Oh, cantik. Afiq nampak tak dia punya bathtub tu? Ya, saya nampak. Okey. Okey. Dan yang kedua ni, ini ialah sama juga, ini kita ada, tapi ini ruang dia berlainan lah. Ruang dia kita ada ruang tamu, kita ada dapur dan juga bilik lah. Itu dia. Dia siap ada main piano tu. Betul-betul ruang satu rumah lah. Ya, ini ruang satu rumah yang lengkap lah. Baik. Ni boleh main piano, okey?
Terima kasih. Kalau bosan-bosan main piano. Mungkin adalah kot, itu adalah hiasan dalaman rumah saya kot. Kan. Baiklah, Okey. jadi cikgu kita nak berehat terlebih dahulu cikgu. Alright. Jadi murid-murid di rumah macam-macam dah yang dah dikongsikan daripada Cikgu Hadi. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami. Kita sambung lagi selepas ini semuanya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Sukses SPM 2021. Jangan lupa untuk patuhi SOP. Macam biasa, gunakan pelitup muka, kemudian hand sanitizer. Jangan lupa, kalau boleh, duduk je lah rumah. Tak perlu nak keluar kalau tak ada urusan penting. Baiklah, kita nak sambung lagi sesi pembelajaran kita dengan subjek hiasan dalaman. Topiknya reka bentuk dalaman bersama dengan Cikgu Hadi. Silakan Cikgu. Terima kasih Afiq. Baik. Okey, next. Kita dah habis kepada langkah kerja menghasilkan model reka bentuk ni. Okey, apa lagi yang kita akan buat? Kita tengok kepada contoh soalan. Okey, macam tadi kita dah tengok untuk contoh soalan bagi tujuan, bagi elemen dan juga faktor reka bentuk. Betul? Okey, sekarang ni kita masuk kepada soalan keempat, iaitu kita cari apa tu proses. Macam mana kita nak susun proses reka bentuk tu. Okey. Soalan yang keempat kita bagi kepada Amisha. Silakan Amisha. Silakan. Soalan yang keempat, penyataan proses reka bentuk. Yang pertama, situasi dan masalah. Okey, kejap Amisha. Kita tengok apa dia punya kata kunci Amisha. Dia nak apa tu? Proses menghasilkan reka bentuk ruang dalaman. Okey, betul. Pandai. Yeah. Okey, kita cari apa tu penyataan dia. Tengok penyataan dia Amisha. Taklimat reka bentuk, lakaran idea awal, situasi dan masalah, perkembangan idea. Okey, baca soalan yang bawah pula. Berdasarkan jadual di atas, lengkapkan carta alih proses reka bentuk yang betul dalam ruang jawapan yang disediakan. Okey, apa tu? Yang pertama tu? Apa proses yang pertama? Okey, kita tengok apa proses yang pertama. Betul tak? Betul. Situasi dan masalah. Okey, pandai. Yang kedua? Yang kedua, next. Siapa nak jawab tu? Siapa nak cuba? Okey. Siapa tu? Nisha. Alright, Nisha. Okey, Nisha. Proses yang kedua adalah taklimat reka bentuk. Okey, kita tengok apa. Betul tak taklimat reka bentuk? Okey, betul. Taklimat reka bentuk. Kita brief kan? Kita brief. Alright. Yang ketiga, Iza. Proses yang ketiga, lakaran idea awal. Okey, yang ketiga kita tengok lakaran idea awal. Betul. Kita dah dapat, kita brief, lepas tu kita bagi lakaran. Kita buat lakaran kan. Kita dah tahu, okey, kita dah brief tu kita nak gunakan apa, material dia semua, design dia macam mana kan. So kita terus pada lakaran. Okey, yang keempat, siapa nak jawab tu? Okay, siapa? Zaris. Elida. Kita bagi peluang pada Elida. Silakan Elida. Elida, silakan. Yang keempat, perkembangan idea. Okey, yang keempat perkembangan idea. Betul. Okey, 4 betul. Ini dapat 4 markah. Ini soalan masih lagi bahagian A, okey? Masih lagi bahagian A. Jangan keliru Okey, kalau dia kata carta alih kalau macam ni memang awak dah nampak dah bentuk dia ialah bentuk carta alih. Betul tak? Macam ni kan kita ke bawah kan? Okey, yang terakhirlah pendokumentasian. Maksudnya awak dah dapat markah free dah dekat sini. Okey, awak dah tahu dah. Tak perlu nak fikir dah apa yang terakhir tu. Okey, maksudnya awak kena cari 4 tu langkahnya. Yang 4 tu apa? Okey, kena hafal. Alright, next. Soalan yang kelima. Okey, yang kelima ni siapa nak jawab ni? Ivira Avrilisa. Saya panggil dia Avril Lavigne. Ya, itulah mengingatkan saya. Okey, silakan. Jadual 3 merupakan pernyataan proses kerja menghasilkan reka bentuk ruang dalaman. Okey. Berdasarkan jadual di atas, pilih dan tulis semula proses kerja menghasilkan model reka bentuk mengikut urutan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Okey, apa dia punya kata kunci tu? Apa dia punya point yang penting? Dia nak apa tu? Proses reka bentuk. Ya, betul. Proses kerja. Proses kerja maksudnya proses kerja menghasilkan reka bentuk ruang dalaman. Okey, dia punya kira macam langkah kerja dia lah Langkah kerja dia tahu, jangan lupa. Alright.
Apa tu nombor 1? A. Situasi dan masalah. Okey, kalau awak perasan jawapan dia memang sama, betul tak? Semua soalan yang tadi 4 tu dengan ni sama kan jawapan dia kan? Tengok, betul tak? Nampak kan? Sama. Tapi bentuk soalan tu, yang penting bentuk soalan tu awak kena hafal juga. Kena tahu dia punya kata kunci tu dekat mana. Okey? Yang kedua, Nisha. B. Taklimat reka bentuk. Okey, taklimat reka bentuk. Alright, betul. Yang ketiga, Zaris. Yang ketiga, C. Lakaran idea awal. C, betul. Lakaran idea awal. Alright. Yang keempat, siapa tu? Amisha. D. Pengembangan idea. Okey, pengembangan idea. Okey, yang kelima, Iza. E. Pendokumentasian. Okey, yang ni dia tak bagi markah, dia tak bagi markah free pendokumentasian. Ingat, yang terakhir mesti dokumen. Kita last kali kita dah siap semua kerja kita, kita mesti ada dokumen sebagai evidence. Betul tak? Ya. Evidence tu penting. Okay? Baru tahu, betul nampak, betul lah company ni buat macam ni, hasil kerja dia menarik. Okay, tak sia-sia saya pilih company ni. Okey. Alright. Baik. Seterusnya. Soalan yang seterusnya kita tengok. Alright, soalan yang ke-6. Ni macam banyak sangat dia punya soalan kan. Alright, kita tengok nombor 6. Siapa nak jawab tu? Okay, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Elida? Ke Zaris? Alright, Zaris. Rajah 1 menunjukkan model reka bentuk ruang dalaman sebuah rumah. Okey. A, B, C, D dan E adalah penyataan langkah kerja menghasilkan model yang tidak mengikut urutan. Okey. Terdapat 5 penyataan langkah kerja, iaitu yang pertama, A. Menentukan skala pada model yang akan dibina. Alright. Kedua, persediaan bahan dalam pembuatan model. Okey. Ketiga, mendirikan dinding model mengikut ruang-ruang yang telah dibahagi, termasuk kedudukan pintu dan tingkap mengikut skala. Alright. Yang keempat, menyediakan tapak model berdasarkan pelan yang diberi. Alright. Kelima, melengkapkan model dengan perabot yang berskala dan kemasan berdasarkan konsep yang dipilih. Okey. Sebelum tu, apa kata kunci dia? Kata kunci dia, Zaris? Dia nak suruh cari apa ni? Langkah kerja menghasilkan ni, model. Betul. Langkah kerja menghasilkan. Menghasilkan apa, Zaris? Model. Model. Alright. Okey, kita susun. Apa jawapan dia? Langkah yang pertama? Langkah yang pertama ialah B. Persediaan bahan dalam pembuatan model. Okey. Tengok betul tak jawapan dia? Betul. Okey, nombor 1 betul. Okey, B. Next, nombor 2, Nisha. Langkah yang kedua apa dia, Nisha? Langkah yang kedua adalah D. Menyediakan tapak model berdasarkan pelan yang diberi. Kita tengok betul tak? Oh, betul, Nisha. Okey, yang kedua kita sediakan tapak model tadi kan yang ada gambar orang tu ukur dengan menggunakan pembaris skala. Betul tak? Okey, yang ketiga, langkah ketiga ialah Avril Lavigne. Okey, mana Avril Lavigne? Silakan. Okey. Langkah yang ketiga ialah A. Menentukan skala pada model yang akan dibina. Okey, kita tengok langkah yang ketiga. Betul, menentukan skala pada model yang akan dibina. Okey, yang penting ini skala ni jangan salah ukur, okey. Kadang-kadang awak tersengit sikit 0.1 pun dia dah jadi tak betul dah dia punya ukuran model ni dia akan lari, okey. Baik. Alright. Yang keempat ialah langkahnya Iza. C. Mendirikan dinding model mengikut ruang-ruang yang telah dibahagi termasuk kedudukan pintu dan tingkap mengikut skala. Okey, betul Iza. Nombor 4 tu kita dirikan model tu, okey. Kita dirikan model tu ikut ruang-ruang yang telah dibahagi, okey. Termasuk kedudukan pintu, tingkap mengikut skala. Ikut skala tu yang penting, okey. Nak hasilkan model ni, ingat. Okey, next. Last, siapa nak jawab ni? Amisha. Langkah kelima, E. Melengkapkan model dengan perabot yang berskala dan kemasan berdasarkan konsep yang dipilih. Okey, betul. Mantap.
Okey. Kalau betul semua ni 5 markah untuk awak. Okey. Seterusnya. Kita tengok. Okey, ni contoh bahagian B. Soalan bahagian A dengan bahagian B memang berbeza. Tadi bahagian A dia dah bagi awak jawapan. Tapi bahagian B ni awak kena jawab sendiri. Dia tak ada jawapan pun yang dia bagi. Betul tak? Nampak tak ada jawapan? Tak ada kan? Tak ada jawapan langsung dia bagi kan? Okey, untuk bahagian B ni kita nak try semualah. So kita bagi semua jawab. Okey. Siapa nak mulakan dulu? Okay, siapa nak cuba? Siapa nak try dulu? Okay. Siapa tu? Okey, silakan. Iza Iza. Okey, Iza. Rajah 2 menunjukkan model reka bentuk ruang. Berdasarkan rajah, nyatakan 2 alat yang digunakan untuk menghasilkan model reka bentuk ruang itu. Yang pertama, pisau utility dan yang kedua ialah pembaris besi. Okey, betul. Pisau utility dan juga pembaris besi. 2 alat yang sangat penting. Okey. Kalau tak ada pisau, kita tak nak potong model tu. Tak ada pembaris, kita tak boleh nak ukur. Kita tak boleh nak ukur skala untuk model ni. Alright? Okey, kenapa saya letak gambar kat situ? Itu sebagai rajah 2 tu menunjukkan model reka bentuk ruang. Maksudnya kata kunci dia dekat situ. Maksudnya awak nak hasilkan model ni. Okey? Awak nak hasilkan model ni, awak kena ingat. Merujuk pada model ni, awak boleh dapat semua jawapan kat sini. Okey? Okay, macam ini membantu memberi jawapan kepada awak sebenarnya. Okey, model ni, rajah model reka bentuk tu. Okey, next. Yang kedua, B, Elida. B. Huraikan 5 langkah menghasilkan sebuah model reka bentuk ruang dalaman. Langkah pertama, persediaan bahan dalam pembuatan model. Okey, kita tengok apa tu langkah yang pertama. Persediaan bahan dalam pembuatan model. Okey, kenapa kita kena sediakan bahan ni? Kena cukup kena lengkap. Kena sediakan bahan tu untuk hasilkan model tu kena lengkap. Alright? Okey, dan langkah tu jangan kucak-kacir Penyediaan langkah tu awak kena huraikan betul-betul. Jangan tukar salah sini, salah situ. Alright? Next. Yang kedua, Allah, saya dah bagi jawapan dah. Okey, tak apa. Yang kedua, yang Misha. Yang kedua, menyediakan tapak model berdasarkan pelan yang diberi. Okey, menyediakan tapak model berdasarkan pelan yang diberi. Okey, yang ketiga. Siapa nak jawab tu? Nisha? Yang ketiga, menentukan skala pada model yang akan dibina. Okey, menentukan skala pada model yang akan dibina. Alright. Yang keempat, Zaris. Langkah yang keempat, mendirikan dinding model mengikut ruang-ruang yang telah dibahagi, termasuk kedudukan pintu dan tingkap mengikut skala. Okey, betul. Mendirikan dinding model mengikut ruang yang telah dibahagi, termasuk kedudukan pintu, tingkap dan mengikut skala. Yang keenam, last. Soalan ini ialah, siapa nak jawab? Elida? Akhir sekali, yang kelima, lengkapkan model dengan perabot yang berskala dan kemasan berdasarkan konsep yang dipilih. Okey, kita tengok. Jawapan yang kelima, melengkapkan model dengan perabot yang berskala dan kemasan berdasarkan konsep yang dipilih. Okey. Soalan terakhir, C. Biasanya soalan bahagian B dia memang ada macam B. Okey, dia ada pecahan anak-anak dia. Ada A, kadang-kadang A, B saja. Kadang sampai 3 ataupun kadang sampai 4. Okey, tengok pada markah. Yang penting markah tu mesti genap 10. Bila betul semua markah ni awak dapat 10 markah. Alright. C. Cadangkan 2 aksesori hiasan yang sesuai ditambah pada ruang dalaman model tersebut. Okey, macam ni kan dah siap model ni. Apa lagi yang kita boleh tengok tambahan? Okey, aksesori tambahan dia. Siapa nak jawab tu? Okay, siapa nak cuba? Okey, Amisha. Gubahan bunga. Gubahan bunga. Kita tengok betul tak gubahan bunga? Betul lah, Misha. Boleh diterima. Kenapa kalau tak ada gubahan bunga tak menarik kan? Dia tak ceria kan? Okey, ini antara yang diorang belajar jugalah gubahan bunga ni. Memang diorang akan gubah sendiri bunga tu nanti. Okey. Baik. Okey, next yang kedua. Iza. Apa tu aksesori? Hiasan dinding. Hiasan dinding contohnya macam apa, Iza? Hiasan dinding? Bingkai gambar.
Betul, hiasan dinding ni bingkai gambar, lepas tu rak dinding. Okey. Apa je yang boleh kita sangkut kat dinding, jam dinding. Okey, itu semua hiasan dinding. Alright. Baiklah, jadi cikgu, kita dah sampai di penghujung rancangan pada hari ini. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu dan tahniah kepada pelajar-pelajar semua kerana dapat menjawab semua soalan daripada Cikgu Hadiah. Dan semoga apa saja ilmu yang disampaikan daripada Cikgu Hadiah pada hari ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid di luar sana yang menonton kita pada hari ini dan skor pada SPM anda. Baiklah, saya nak ucapkan ribuan terima kasih dari saya, Afiq Syazwan, dan insyaAllah kita jumpa lagi semuanya dalam Sukses SPM 2021. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Hajah Hasnah binti Yusof, Pengetua SMK Datuk Penggawa Timur, Pasir Gudang, Johor. Sebenarnya mata pelajaran hiasan dalaman ini telah ditawarkan di SMK Datuk Penggawa Timur mulai tahun 2005 lagi. Dan dia menjadi satu pilihan mata pelajaran elektif di bawah mata pelajaran vocational kepada pelajar-pelajar sekolah ini. Apa yang saya nampak, pelajar-pelajar berminat dengan mata pelajaran hiasan dalaman ini kerana ianya menjurus kepada karier kerjaya yang lebih luas, terutamanya dalam bidang perniagaan, dalam bidang hiasan dan reka bentuk dalaman serta dalam bidang arkitektur dan sebagainya. Saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Cikgu Hiasan Dalaman SMK Datuk Penggawa Timur iaitu Puan Hadiah binti Muhammad dan para pelajarnya yang telah menjayakan program Didik TV pada hari ini. Untuk semua pelajar-pelajar di SMK Datuk Penggawa Timur, semoga kalian berjaya dalam SPM 2021 dan buat semua calon-calon SPM 2021 di seluruh negara selamat berjaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulianain bin Haji Idris, bapa kepada Muhammad Zaris, memang menyokong anak saya belajar dalam bidang hiasan dalaman ini. Pada pendapat saya, anak saya akan memperoleh kemahiran dalam bidang hiasan dalaman dan seterusnya boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian serta boleh dijadikan sebagai kejaya pada masa akan datang. Assalamualaikum, saya Haizaliza binti Mat Ishak, ibu kepada Amir Shah Hazrin yang bersekolah di SMK Datuk Penggawa Timur dan yang mengambil subjek MPV berasa sangat gembira apabila anak saya memberitahu bahawa subjek MPV adalah salah satu subjek yang seronok dan mudah untuk dipelajari. Saya juga berharap agar anak saya dapat skor A+ dalam subjek MPV untuk peperiksaan SPM 2021 dengan bimbingan cikgu yang berpengalaman iaitu Cikgu Hadiah. Terima kasih dan tahniah cikgu kerana dapat membimbing anak saya dalam mata pelajaran MPV dengan cemerlang. Salam sejahtera diucapkan. Saya Raja Watini, ibu kepada Nisha, anak perempuan Siwa Pergasam yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Timur dari kelas hiasan dalaman. Saya berharap anak saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM, terutamanya dalam subjek hiasan dalaman. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Hadiah kerana membimbing anak saya dalam subjek hiasan dalaman. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli bin Ismail dan saya ialah ayah kepada Nur Ibira Abilisa. Harapan saya untuk anak saya ialah supaya dia berjaya dalam SPM tahun ini, terutama sekali dalam pelajaran MPV, dan saya harap dia dapat menggunakan pelajaran MPV ini ke arah agama, ke arah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga dia berjaya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat memperbaiki pelajaran MPV dia untuk masa depan dia. Amin.